Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizman Syamrizal dan hari ini saya akan menunjukkan video CPR di mana kita jika terdapat berlakunya kecemasan sebagai contoh kemalangan jalan raya atau sebagainya, kita perlu menolong mangsa dengan keadaan yang segera dan saya akan dalam video ini saya akan menerangkan langkah-langkah lah untuk melakukan CPR dengan betul dan agar dapat menyelamatkan mangsa untuk memanjangkan mangsa sebelum bantuan tiba. Okey. Terdapat urutan langkah yang betul. Okey, yang pertama adalah kita pastikan keadaan mangsa dan sekitar mangsa dalam keadaan yang selamat. Bagi contoh, jika mangsa terlibat dengan kemalangan jalan raya, mangsa berada di tengah jalan raya, pastikan kita sebagai penolong ataupun pembantu mengalihkan mangsa daripada di tengah jalan raya. Elakkan mangsa daripada berada di kawasan yang bahaya lah. Bukan sahaja membahayakan diri mangsa dan juga diri kita, mereka juga membahayakan orang di sekeliling. Okey. Kita teruskan kepada langkah yang kedua, iaitu respon, di mana kita perlu memastikan mangsa mempunyai respon atau tidak. Langkah yang perlu kita lakukan adalah menepuk bahu mangsa di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kita menepuk dan juga menyaut mangsa dengan nada yang suara yang kuat lah. Dan juga pastikan menyaut mangsa di telinga kanan dan juga di telinga kiri. Bagi contoh, dek, dek, sebelah kanan, dan juga di sebelah kiri di sini kita teriak dek. Kalau begitu kita pastikan mangsa dengarlah di sebelah kanan atau di sebelah kiri, sebab jika berlaku kemalangan kita tidak tahu mangsa mempunyai kepekakan di telinga kanan atau telinga kiri. Dan juga kita mengelakkan menyahut mangsa di depan muka mangsa di sini, sebab apabila mangsa terkejut ataupun bangun, mangsa akan terhantuk dengan kepala kita apabila kita menyahut mangsa di depan lah. Okey, itu adalah respon. Jika mangsa tidak memberi respon ataupun memberi respon, kita teruskan ke langkah seterusnya, iaitu memanggil bantuan. Kalau boleh, teriaklah dengan orang-orang sekeliling. Jika ada, suruh mereka panggil bantuan lah 999. Sebagai contoh, 999 adalah bantuan talian kecemasan bagi negara kita, iaitu negara Malaysia, di mana kita telefon 999, panggil bantuan, minta arahan lah bagaimana untuk tolong mangsa. Dan juga pastikan yang memanggil tu tahu di mana kedudukan mangsa ataupun kemalangan itu berlaku. Jika tidak, ambulans tidak akan sampailah. Okey, selepas kita sudah meminta bantuan, kita boleh terus kepada langkah yang paling penting, iaitu tekanan dada dan juga bantuan pernafasan. Okey, untuk tekanan dada, kita pastikan mangsa tidak mempunyai luka lah bahagian dada. Dan juga terdapat banyak teknik, teknik yang betul untuk melakukan tekanan dada. Okey, untuk melakukan tekanan dada, apa yang kita perlukan? Tangan kita pastikan buat gini, gini. Lepas tu pastikan titik tekanan berada di tengah di sini lah. Jangan di seluruh tapak tangan. Pastikan berada di sini. Jadi pastikan kita punya tangan berada dalam keadaan lurus. Tak mau bengkok gini apa semua, tak mau. Pastikan keadaan lurus dan pastikan kita punya tangan berada 90 darjah daripada mangsa. Mangsa berada di bawah 90 darjah dengan tangan kita. Gini. Jadi apabila kita buat begitu, kita boleh teruskan dengan chest compression, di mana kita membuat sebanyak 30 kali tekanan. 30 kali tekanan, dan kita membuat bantuan pernafasan sebanyak 2 kali. Itu adalah satu pusingan, dan kita perlu buat setiap pusingan tersebut sebanyak 5 kali, iaitu 30 tekanan, 2 bantuan pernafasan adalah satu pusingan. Okey, untuk bantuan pernafasan yang perlu kita buat adalah pastikan mangsa berada dalam keadaan yang selesa. Lepas tu angkat dagu mangsa sedikit. Kemudian kita bukalah mulut mangsa. Lepas tu pastikan tutup hidung mangsa dengan memincit hidung mangsa agar aliran yang kita tiup tu, aliran darah yang kita tiup tidak terkeluar daripada hidung mangsa. Lepas tu yang seterusnya, kita mengangkat dagu sedikit agar kita dapat membuka rongga udara di leher mangsa agar udara tidak tersekatlah semasa kita mengembus. Okey, cara untuk mengembus juga ada cara yang betul. Kita perlu mengembus dengan sekali hembusan. Maksud dia, kita ambil nafas, hembus. Okey, itu cara hembus yang betul lah. Jangan hembus dia berkala. Macam itu tidak boleh. Kita mesti menghembus 2 kali set, 2 kali pusingan. Lepas tu hembusan mesti sekali. Hembusan 1 kali, 2 kali, okey, 1 pusingan. Jadi apa yang kita perlu buat adalah
tekanan dada 30 kali. Lepas tu kemudian kita hembus nafas, bantuan pernafasan sebanyak 2 kali. Itu ada 1 pusingan. Kita perlu lakukan 5 pusingan. Oleh itu, jika terdapat masyarakat di sekeliling atau orang-orang lain, kita boleh minta mereka untuk membuat pusingan seterusnya, di mana mereka membuat tekanan dada lah. Tekanan dada, selepas itu kita penat ataupun sebagainya. Kerana untuk melakukan CPR ni, kita memerlukan kebolehan fizikal yang lebih tinggi lah. Kita tidak boleh, kalau stamina kita rendah, kita susah untuk menyelamatkan orang sebab memerlukan menggunakan tenaga yang sangat banyak dan stamina yang sangat banyak untuk melakukan tekanan. Kerana ia sangat sukar, di mana kita perlu betul-betul menekan dada mangsa di tengah-tengah diafragma, di berdekatan diafragma, di paru, di tengah-tengah dada lah. Lepas tu, selepas kita telah melakukan 5 pusingan, kita boleh mula untuk mencek mangsa punya nadi. Kita tengok jika mangsa mempunyai nadi, kita boleh cek di pergelangan tangan sini ataupun bahagian leher. Jika mangsa mempunyai nadi tetapi mangsa tidak sedarkan diri, kita boleh mulakan baringan pemulihan, di mana kita boleh membuat baringan pemulihan di mana kita letak tangan di sini. Lepas tu kita buat gini, kaki pastikan kaki mangsa berada gini. Ini adalah baringan pemulihan, di mana kita mengelakkan tangan mangsa, kita letakkan tangan mangsa di antara leher sini agar mangsa tidak terseliu ke bagian tangan. Lepas tu pastikan mangsa mempunyai tangan begini agar tidak macam terpatah atau apa. Pastikan tangan mangsa begini, kaki juga pastikan lock begini agar mangsa selesa lah. Ini adalah baringan pemulihan. Jika mangsa masih tidak sedarkan diri selepas kita lakukan CPR sebanyak 5 pusingan, inilah CPR, cara-cara langkah CPR yang betul. Terdapat juga cara-cara memohon, cara-cara untuk membantu mangsa kemalangan dengan yang lebih baik dan efisien, iaitu dengan menggunakan bantuan-bantuan alat kecemasan lah. Sebagai contoh, med kit kecemasan, di mana terdapat pembalut luka, antibiotik, antiseptik, di mana kita boleh membersihkan luka mangsa. Jika terdapat luka-luka luar, kita boleh membersihkan luka mangsa dan kemudian kita balut luka mangsa lah untuk mencegah daripada berlakunya jangkitan bakteria. Itu saja untuk CPR, untuk cara-cara untuk melakukan CPR. Oleh itu, harap kamu semua dapat menerima ilmu inilah dan menggunakan, harap tidak menggunakannya lah, sebab kita menggunakan ilmu ini jika berlaku kecemasan saja. Itu saja daripada saya. Terima kasih.